Apalah Kak Aziz, macam belajar kungfu je. Aduh. Nak buat apa? Nurul pun tak tahu nak buat apa ni ha. Nurul main live je, tak ada prepare. Mungkin Nurul tekan buat baju abaya je kot. Okey, terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Kak Z ni pagi-pagi dah panggil Nurul Sinsei dah. Ha. Lapar ni, belum sarapan lagi. Lapar. Pagi-pagi siapkan kerja dulu. Lupa nak sarapan. Tengok-tengok dah 9 lebih. Tak apalah. Minum air kosong je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni Nurul akan tunjukkan nak buat baju abaya. Baju abaya kan. Dengan baju abaya, baju pakai rumah je. Waalaikumsalam Iza. Siapa-siapa ni dah masuk ni? Hari ni clear tak? Semalam line buat perangai. Nur Salwani, Kak Aziz, Murni, Marman, Iza, Assalamualaikum semua. Minta-minta pagi ni dia punya line tak buat perangai ya. Semalam Nurul tukar. Mula guna phone Nurul tak boleh. Lepas tu guna phone Nifah pun tak boleh juga. So bukan pada data lah sebab memang baru ni kan. Alhamdulillah. Hai Fiza. Waalaikumsalam Kak Siti. Nak tak Nurul ulang lagi yang semalam tu? Cara nak buat baju tak ada tangan. Kak Zee boleh pakai ke baju tu kat sana? Tak sejuk ke? Baju nampak ketiak. Nak tak Nurul tunjuk lagi baju yang nampak ketiak malam tadi tu? Cuba komen dulu. Kalau nak Nurul tunjuk. Kalau tak Nurul nak buat baju lain. Waalaikumsalam Kak Noma. Cuba komen dulu. Nak tak Nurul ulang balik baju yang tak ada ketiak malam tadi? Baju tu banyak kita boleh pakai. Waalaikumsalam Kak Min. Okey, baju Nurul pakai pun baju tak ada ketiak ni. Nurul suka dengan baju tak ada ketiak ni. Oh, sesuai sangatlah kami kita buat baju yang ada lubang angin dia banyak. Kan? Sebab apa? Kalau kita buat sendiri, ketiak tu kita boleh adjust. Terima kasih. Okey, aman ni baju. Okey, baju yang betul. Kena ceria kat tu yang kena pakai warna cerah sikit kan. Selalu Nurul ni pakai warna hitam. Tadi pun dah sarung tudung warna hitam dah. Tapi kena buka balik. Okey, cuba komen dulu nak tak Nurul ulang lagi. Sebab baju tak ada ketiak ni banyak benda kita boleh buat. Kita boleh buat baju yang nak tidur malam tu kan. Tak pakai malam panas macam tu. Yalah kalau kain dia kurang, bolehlah buat baju macam tu. Lepas tu boleh buat baju macam Nurul ni. Ni pun baju tak ada ketiak. Sebab apa? Nurul pakai baju macam ni. Ini baju lycra dalam ni. So memang sangat-sangat melekat. Kalau pakai baju yang dalam ni je, tak cover dengan yang luar ni. Memang nampak badan lah. So Nurul cover. Ni baju lain. Kalau tak, baju yang luar ni Nurul buat baju tak ada ketiak ni. Tapi letaklah dia punya rupa-rupa sikit. Khabar baik. Kena ceria pagi-pagi. Mood pagi menentukan hari kita. Kan? Kerja banyak hari ni, so kena ceria pagi-pagi. Kerja melambat-lambat hari ni. Orang semua dah WhatsApp nak ambil baju. Okey, Nurul akan share balik pola yang semalam tu. Sebab semalam pun memang tersekat-sekat kan.
Dia ada dua cara dia. Baju yang ada ketiak yang kita pakai terus macam tu selalu. Kalau kita nak buat blazer kan, selalu dalam tu kita pakai t-shirt kan, tapi kadang-kadang kita susah nak cari warna. So kalau kita nak buat baju yang dua lapis, yang luar dia macam ada cardigan ke apa, dalam dia kita mesti, kalau Nurul suka buat jubah tu yang tak ada tangan. Macam mana kita, kalau kita tak pandai, nanti dekat sini akan menggelebih. So ketiak kita akan nampak. Dia cara nak naik ketiak ni dengan baju yang kita pakai dekat dalam blazer ataupun baju yang kita jadikan cardigan tu tak sama. Cara turun apa lengan dia tu. Kalau yang baju yang biasa yang kat luar ni kita tak boleh lah naik kan. Okey, hari ni Nurul nak buat baju abaya. Baju abaya yang keruk je. Tu baju bodoh jugalah, baju orang malas. Baju orang malas kan. Tebuk apa, potong tangan pun tak payah sambung, dia terus je, just tebuk leher je. Terus sarung. Sekejap Nurul nak tunjuk. Baju ni tak boleh lah Nurul nak show sebab apa namanya, baju ni sangat-sangat pendek kan. Dia baju panggil baju apa ni? Baju abaya. So yang ini dia sama je depan belakang. Dia punya keruk leher ni sama je depan dengan belakang. So boleh terus sarung. Dia senang je nampak. Baju T. Dia macam baju T je lah. Cuma kita nak dapatkan dia punya leher ni. Semalam Nurul buat lain. Yang semalam Nurul buat dia ada leher depan, ada belakang macam ni. Ini baju tailor orang malas. So dia tak buat claim. Dia terus jahit tepi, lipat ke dalam. Tak payahlah tunjuk orang kan. Ni baju pakai rumah, baju nak pergi masak. Baju buat baju pendek. Tutup pintu, pakailah baju ni. Ni orang malas punya kerja. Ada tak yang perangai macam Nurul? Baju orang buat lawas-lawas. So baju sendiri just lipat je tepi je ke dalam. Korang tahu pun kan. Kita boleh buat. Okay, yang semalam tu Nurul buat lawas sikit lah. Buat adalah pelapik dia. Yang semalam ada pelapik. Nurul punya sendiri Nurul terus je jahit tepi. Nampak? Yang ni ada Nurul pakai piping dia. Piping daripada kain dia sendiri. Yang ni Nurul buat piping tapi Nurul tindih keluar. Lepas tu dia punya leher tak sama. So dia punya turun leher ni dia tak sama. Untuk kedua-dua baju tu tak sama. Yang ini sebab ada depan ada belakang. Okay. So dia punya lengan pun tak besar sangat. So kalau dia tak pakai baju yang inner macam ni pun dia terus boleh sarung. So buah dada dia tak nampak lah. Okay. So pagi ni Nurul akan tunjuk lagi pola dia sekali jalan lah. Sebab Nurul akan buat pola untuk buat baju yang ini tapi dia labuh ke bawah. Ni nak buat baju untuk Umi. 2 bulan dah duduk sini kan. Nak buat. Ini kain ni berapa meter? Kain ni tak ngam-ngam 2 meter lah, kurang sikit. Oh, Nurul tak tengok, komen banyak. Pola potong kain and jahit kalau boleh kongsikan. Boleh nak tengok betul. Abaya sesuai jadi baju tidur. Okay, buat baju depan sama. Oh, Nurul baru tengok ni. Baju merah tu berapa labuh? Yang itu, yang baju merah ni labuh dia berapa? Ini Nurul bidang 60, Nurul lipat 2 je. Jadi memang tak ada ukur. So baju lera 60 tu 2 meter, 1 meter setengah tu 2 meter. Dapat 2 baju. Ni 27 inci lah apa baju merah ni.
Kalau jubah nak berapa meter? 3 meter setengah kalau fit. Kalau kain 45 tu 3 meter setengah boleh, ataupun 4 meter. Lapik leher, baju semalam buat pelapik lah. Nurul buat piping dia, kain serong daripada kain tu sendiri. So hari ni Nurul akan tunjuk buat baju ni, tapi labuh sikit lah. Labuh sikit. Kita nak pakai terbalik pun tak kisah, depan belakang sama. Ini leher dia tak luas. Tak luas. Cantik je, bila dia pakai dia macam cantik je, terletak je. Tak ada luas sangat. Okey, hari ni Nurul akan buat saiz yang besar sikit. Bahu 15.5. Dada 40. Pinggang 38. Ronggong 42. Nurul dah hafal dah Umi punya ukuran. Sebab dia tak suka pakai span, jadi kalau kita buat 16 terlalu jatuh. Okey. So labuh Nurul akan ambilkan selabuh kain inilah, selabuh kain ni. Okey, untuk baju kaftan kita akan ambil macam ni nanti. Tapi Nurul akan buatkan pola lah, buatkan pola. Bila kita buat pola, baju tu insya-Allah bila kita pakai sedap je. Kalau kita tak buat pola, kita teragak-agak kan. Kalau untuk baju rumah ni buat kelonggaran dia 1,5 inci. Kalau baju biasa kita buat 1 inci. Tapi kalau macam yang semalam tu kembang sangat kan. Baju yang tak ada tangan Nurul tetap akan buat 1 inci. Tapi kalau untuk baju abaya ni Nurul buat 1,5 inci. So pagi ni Nurul akan tunjuk dulu basic untuk baju biasa. Kemudian tengok kita buat untuk dua baju. Baju yang tak ada tangan dengan baju abaya, InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa kita ambil dulu garisan yang dekat atas ni. Minta maaf lah macam-macam bunyi ada. Ya Kak Min, tadi pagi Nurul pakai baju tu. Terus Nurul tukar baju ni. Sangat-sangat selesa kain cotton. Kalau yang bidang 60 tu 2 meter. So dapat 2. Kita bukan 2 meter. Semalam tu dapat 3 meter setengah. Dapat satu baju ifah yang panjang, dapat 2 baju mi yang pendek tu. Betul. Kita teragak-agak kan kalau tak ada pola. So kalau ada pola, pola tu kita simpan. Bila kita ada kain, mesti rajin tu akan datang. Kita yang malasnya sebab masa nak buat pola. So kita buat pola basic tu kena simpan. Yang ukuran kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah garisan bahu. Kemudian dada macam biasa 18. Ni buat, ni dia tak suka kecil sangat, so dia buat 19. 19 so 9,5. Ini Nurul buat Umi punya baju. Dia duk perhati je kan. Nurul asyik tukar-tukar baju. Dia tak cakap pun. Tak apa Nurul buat. Okey, ni bahu ke pinggang 15,5. Kalau kita macam tak ukur pun bahu ke pinggang tu, kita ambil dia standard dalam 15,5. Kita tengok kalau macam orang tu gemuk sikit ataupun tinggi, ambil dalam 16. Dia standard selalu dalam 15, 15,5 ataupun 16. Dia standard dia macam tu je. Kalau lubang ketiak pun standard dia dalam 9,5, 9 turun dia. Lebih kurang dia macam tu. Dia tak jauh beza lah.
So untuk labuh, untuk basic ni kita tak payahlah nak buat labuh sangat kan sampai yang kita nak. So kita boleh agak-agak dia dalam 25 atau 26, dah okey. Yang ini Nurul akan buat 30. Okey, untuk labuh dia 30. Okey, bahu 15.5, 7, 3 suku. Macam biasa. Kemudian leher basic baju dewasa Nurul memang ambil 3. Tak ada nak kira lagi lah. Ni turun 1 inci. Ini pola basic ya. Okey, kemudian dada 40. Untuk baju yang Nurul nak buat ni Nurul akan tambahkan 1,5 inci. Nak bagi longgar sikit. Kemudian pinggang. Baju ni pun tak payah ada pinggang sebenarnya kan. Tapi ni adalah untuk basic. 38 bahagi 4, 9,5. 9,5, satu untuk dad dan satu untuk kelonggaran. Waalaikumsalam Roha, waalaikumsalam Zuna Yusuf, waalaikumsalam Hasna. Okey, yang ini punggung 20, 42, 11 inci. Kemudian kelonggaran 1,5. Okey, sebaiknya bila kita buat pola, kita kena tanda yang basic dulu, kemudian baru ada kelonggaran. Jadi nanti setiap baju sebab tak sama kan? Tak sama. Macam yang ini Nurul tambahkan dekat sini 1,5. Untuk baju yang biasa kita macam nak pergi kenduri ke apa kan, selalunya Nurul tambah 1 ataupun 3 suku. Kemudian dekat sini kalau baju kita nak berjalan tu, nak pakai lawa-lawa tu, kita just tambah 1,5. Tapi untuk yang baju ni Nurul tambahkan sampai 2 inci. Yang ini pun tambah 1,5. Jadi kita kena tandakan basic dulu. Yang ini memang basic dia. Ini adalah ukuran sebenar badan kita. Jadi senang. Tak, dia kena jangan sekali ditambah dulu baru dia apa tak. Ikut macam ni akan senang. Okey. So yang ini Nurul akan buat basic dulu, tak nak besar sangat sebab nanti Nurul akan potong pola ni, Nurul akan tekap untuk baju yang lain. Kalau macam baju biasa just kita tambah dalam 3 suku. Sebab tak nak lubang ketiak tu nanti terlalu besar. Okey. Untuk sekarang ni Nurul tambah dulu 3 suku, bukan 1,5. Nanti Nurul akan manipulasi pola. Yang ini 1, yang ini 1. 1 adalah untuk dad dan 1 adalah untuk kelonggaran. Yang ini tambah 1,5. Okey, kemudian kita akan ukur macam ni. Okey, insya-Allah kena tengok dulu Kak Alimah. Nanti insya-Allah lama-lama tu boleh beli mesin. So untuk baju yang ini Nurul dah selalu buat pola, jadi Nurul tak payah nak uji lagi untuk dia punya lengan ni. Tapi kalau kita belum biasa, kita kena kira balik nanti lengan dia tu. Okey, yang ni memang ini adalah pola bahagian belakang. Okey, Nurul nak jadikan dia dengan pola depan sekali. Sebab Nurul selalu pola ni tak ke mana-mana kan. Yang ni nak buat, nak simpan. Okey, senang supaya tak keliru. Kalau yang dah biasa buat sekeping je ni pun boleh, depan belakang boleh. Okey, kalau kita dah biasa buat sekeping, depan dengan belakang boleh. Tapi kalau tak biasa, buatlah 2 keping, bagi rajin sikit kan. So macam ni. Okey, macam ni dia baju orang tua kan. Umi Nurul dah umur 65 dah. Jadi macam ni kan macam kuncup sangat. Tak cantik. So kita
Bagi kembang lagi sikit macam ni. Bagi kembang. Kita tengok siapa yang pakai baju tu. Ini adalah pola basic ya. Nurul buat dulu pola basic, nanti nak simpankan dia. Ni 4 suku. Kita akan masukkan ke depan dalam 3 suku. Nurul buat 2, nanti Nurul akan gunting. Okey, buat macam ni. Terima kasih Asrizat. Baju apa tu? Ini baju, ini pola basic. Lepas ni Nurul akan buat baju abaya. Baju abaya boleh pakai kat rumah tu kan. Nak masak-masak senang. Angin senang masuk. Okey. Ini bagi yang baru pertama nak tengok macam mana Nurul nak ukur lengan. Yang ini lubang ketiak. Sebenarnya tak payah ukur lagi sebab dah selalu kita buat. So lubang ketiak Umi dalam 19 macam tu. Kita ukur dulu, kita kena dapatkan lebih daripada 19. Kita ukur dulu belakang ni. Kita tegakkan tali tip ni. Ni dalam 20. Okey, sekarang ada dalam 20.5. Tu dah siap dengan kelonggaran. Kalau dia punya lilit ketiak biasa tu basic dalam 19 inci. So ada kelonggaran. Okey. Ini dalam setiap baju, dalam setiap Nurul buat pola, ini adalah basic dia. Okey, untuk belakang kita turunkan dalam 3 suku. Kemudian untuk yang dekat sini Nurul turunkan dalam 4 inci. Kita buat macam ni. Tak apa, baju yang ni kita boleh ada cara sebenarnya. Kalau kita tak ada mesin jahit tepi tu, kita boleh buat klin Betawi. Nanti Nurul akan tunjuklah. Okey, untuk dart belakang, kalau kita nak buat, kita boleh kirakan mercu ke mercu. Kita boleh juga kirakan mercu ke mercu, ataupun kita buat ukuran daripada sini kita bahagi 2. Okey, untuk baju ni, ukuran ni mercu ke mercu adalah 8 inci. Okey, 8 inci. 8 inci letak dia dekat sini. Ini adalah dart belakang ya. Dart belakang Nurul nak buat 4 inci dekat sini. Tapi kita tak ada buat dekat sini. Kita tambahkan sikit lah sini. So dia ada dalam 1 inci kan. Kita kena 1 inci untuk ni. So yang ini adalah 4 inci untuk belakang. Dia jangan terlalu ke tepi. Jangan terlalu ke tepi. Dia tak cantik. So kita agak ketengahkan sikit lah. So kita ambil, tambahkan. Ini adalah mercu ke mercu. Tak kira lah berapa. Kalau 7 buatlah 3,5 kan. Tapi untuk yang dart belakang, jangan ikut yang tengah ni. Kita kena masukkan ke depan lagi. Kita kira dulu 1 inci macam ni. Kita ambil tengah dia. So yang tengah ni lah kita ambil. Selalu belakang Nurul akan ambil dalam 5 atau 5,5. Tengok dia punya ketinggian. Betul kak? Ini nak buat baju yang merah tu. Tapi kita buat basic ini dulu. Nurul nak simpan yang basic ni. Ni berapa? 4. 1. Okey, kita tengok ketinggian. Kalau macam Nurul akan ambil Nurul lebih tinggi sikit. Nurul ambil 5,5. Tengok orang lah. So yang ini ke atas dalam 4,5. Ke bawah dalam 5. Ataupun 5,5. Alhamdulillah mudah. Itulah yang Nurul nak supaya orang lain boleh faham. Cakap pelik-pelik sangat nanti orang tak faham kan. Okey, ini adalah pola depan belakang. So kita akan simpan lah pola ni. Kita akan simpan pola ni. So untuk yang ini kita akan potong.
Ini basic, jadi Nurul akan simpan pola ni. Kalau ada buat lain, nak Nurul akan potong nantilah. Tumpul dulu ni, Nurul potong 2 keping sekali. Okay, dan Nurul dah potong ni 2 keping sekali. Hai Mak Rosi, miss you too. Okay. Ni kita dah potong. Ini ada depan, ada belakang. So kita kena bezakan dia. Kita nak ambil yang depan ni adalah untuk depan, yang belakang adalah untuk belakang. Kita potong dulu macam ni. Okay. Ini yang depan. Masing-masing kena buat satu ni dulu, lepas tu simpan. Simpan. Jadi tak perlu untuk setiap pola, setiap baju tu kita nak buat pola baru kan. Ini satu depan, satu belakang. Yang belakang tu untuk okey, yang belakang ni kan tadi ada dart kan. So sekarang Nurul kena tanda balik dia punya dart ni dulu. Okey, kita tanda je, kita tekan sikit nak bagi dia bawah ni nampak. Nampak dia. So yang untuk depan ni kita tak menggunakan dart. Bila kita tak menggunakan dart, dia punya dalam ni ini yang depan kita tak pakai dart kan. Kita kena buang balik lah, kita ambil kelonggaran. Tapi okey, kalau macam kita perut buncit ataupun tak nak nampak cutting sangat, kita boleh potong depan dengan belakang tu sama. Yang ini kita tak payah buang kalau kita nak baju tu longgar. Okey. Kalau macam kita, kan ada orang yang jenis perut dia buncit. Kalau macam orang yang biasa, yang slim, okey, yang slim, kita kena buang benda ni untuk yang depan. Untuk depan kita buang benda ni. Sebab baju tu tak ada dart. Okey. Tapi kalau macam orang yang berperut, ada jenis orang yang berperut, depan dengan belakang sama. Selalunya Nurul akan tambah dalam 1,5. Itu adalah satu tips ya. Tips, coba di note. Kalau orang yang berperut, Nurul akan tambahkan dekat sini depan belakang sama 1,5 inci. Bukan 2 inci macam ni, 1,5 inci. Tapi yang belah belakang tu Nurul buat dart. Yang depan tak ada buat dart. Tapi kalau macam baju kita nak fit, baju orang yang nak berbentuk pinggang, kena bezakan lah. Kalau yang belakang kita ada dart, tambahlah 1 inci. So kalau tak ada dart tu 1 inci tu buang lah. Ataupun buat dart depan belakang. Bahagian belakang tu tak masuk. Bahagian ketiak belakang tak masukkan sikit, tak gelembung ke? Biasa saya buat jadi gelembung di keruk ketiak. Nurul tak pernah masukkan. Tak pernah masukkan sebab bila kita masukkan dia macam tertarik bila kita buat macam ni. Dia belakang tu tertarik. Dia tak. Alhamdulillah sampai setakat ni memang Nurul tak pernah masukkan. Sebab dia kita buat rata dengan bahu. Kadang ada setengah tu Nurul kena keluarkan. Kalau badan yang dekat sini tu isinya lebih, Nurul akan keluarkan sikit ke depan tu. Okey, sebab kita banyak case. Nurul banyak jumpa case dekat sini. Dekat pinggang. Bila kita bentukkan, dia jadi macam nampak perut tu kan. Jadi Nurul akan buat, kalau orang yang berperut tu, bila kita ukur, terus dia buat tambah 1,5 inci. Tak payah nak bezakan dekat pinggang dengan belakang ada dart ataupun tak ada dart. Tapi yang jahit dart tu yang belakang je, yang depan tu biar lebih. Jadi dia punya kelonggaran tu ada dalam 2 inci. 2 inci, 1,5 inci tambah
1,5 inci, berapa dah? 1,5 berapa? Cuma tolakkan untuk dat 1 inci saja. So banyak kelonggaran dekat situ dan baju tu masih ada nampak cutting lagi. Okey. Ini untuk baju Umi ada berperut juga. Jadi Nurul tak akan tak buanglah benda ni. So hanya beza dia dekat sini. So yang ini tak jadi ada dat lah. Ini tak jadi ada dat. So yang ini leher depan. Okey. Kalau yang nak berbentuk tu potonglah dekat sini. Ataupun kalau tak nak buat dat depan. Dia macam tu. Kena tulis sebab ada banyak nanti. Ni depan. Okey. Yang ni. Nurul kena simpanlah. Kalau boleh buat jangan kertas mahnyum macam ni kan. Memang ada kertas pola. Ini dah BBKP dah buka. Ada jenis kertas pola tu yang memang dia tebal. Dia tebal. Kemudian lepas pakai tu, dia jangan kalau Nurul kadang-kadang tu kalau pola sendiri Nurul akan hanger macam ni. Kita gantung macam ni. Jangan kita gulung kan. Kita gantung dekat dinding. Macam tu. Jadi bila kita nak pakai senang je. Kalau dah kita gulung nanti dia akan bergulung-gulung lah. So ni kita buat balik pula dat dia. Okey. Kalau nak senang lagi, dat ni kita lubangkan. Dat ni kita lubangkan. Tapi yang ni sebab dulu tak nak pakai dat. Okey, sekarang Nurul akan tekap pola ni untuk kita buat baju abaya dan pola tak ada lengan. Okey, yang first Nurul nak tunjuk pola yang tak ada lengan yang Nurul buat malam tadi. Malam tadi line tak elok kan. So kita tak payah nak conteng pola ni. Kita just tekap pada kertas lah yang kita boleh gunakan. Surat khabar yang kita sambung-sambung pun tak ada masalah. Okey, so Nurul akan gunakan pola yang bahagian belakang. Ini Nurul tak gunting kain. Nurul akan tunjuk pola saja. Ini kena tanda jugalah depan dengan garisan dada. Kena tanda jugalah. Dia senang. Jadi setiap nak buat baju tak payah kita nak buat lagi pola. Kita tekap je macam ni. Ini kena tandakan pinggang, punggung. Ini dah basic lah. Senang kita nak ni. Okey, ini Nurul nak buat untuk pola baju yang tak ada lengan. Okey, kita pin dulu. Kita stapler pun boleh, kita pin pun boleh. So bila kita nak buat baju tak payahlah nak lukis lagi pola. Tetap je benda ni. Okey, kita tekap je. Dia banyak perubahan dia dekat bahagian lengan. Okey, ini adalah basic. Nurul akan gunakan pensil. Okey, ini
Okey, ini basic dia. Ini baju yang kita tunjuk ni untuk kita buat dalam kan. Macam kita ada baju nak pakai blazer atau overcoat. So yang dalam tu kan selalu kita kena cari t-shirt. Cari t-shirt dia ada warna-warna yang macam tu. So sekarang ni kita kalau ada basic macam ni kita boleh buat sendiri. Buat sendiri. Kemudian kita juga boleh buat untuk cardigan. Kita ada baju yang macam Nurul. Dia fungsi cardigan yang macam Nurul buat ni. Macam baju dalam ni Nurul punya ketat. Ketat. So bila kita ada baju macam ni, kita sarung je. Jadi dia tak nampak. So cara untuk dapatkan ketiak dengan ni, kalau yang ketiak macam ni, kan yang kita pakai baju untuk luar, kita tak payah nak ubah benda ni. Tak apa, tak boleh pasang kipas, nanti ada orang komplain. Tapi tak apa, sauna kan. Pagi-pagi tu biarlah berpeluh-peluh sebab kita pun tak jogging. Okey, kalau kita nak buat baju macam ni, ketiak yang ni kekalkan. Tak payah ada penambahan. Supaya dia lebih selesa sebab ada baju lain dekat dalam. So kalau kita nak buat baju yang macam Nurul buat malam tadi, baju ni kita pakai dekat rumah kan. Dia terpakai tak ada pakai dalaman. So ketiak ni kita tak boleh besar sangat. Bila besar sangat, kalau kita buat macam ni dia akan nampak lah dekat bawah ni. So kita kena naikkan. Okey. Berapa kita naikkan? Okey, untuk leher. Untuk leher senang. Leher kalau kita nak buat yang macam baju yang merah tu, depan belakang sama. Yang ini daripada pola basic ni pola basic. Itu yang tujuan Nurul memang Nurul buatkan pola basic. Jadi nampak berapa kita keluarkan dia. Kita keluarkan dia dalam 1 inci. Okey, kita keluarkan dia 1 inci. Kemudian dekat sini Nurul buat dalam 5 inci. Secara menyerong macam ni. Jadi turun daripada sini dalam 3,5 macam tu. 3 ataupun 3,5. Ini muat untuk kepala. Ini kita buat depan belakang dia sama. Depan belakang dia sama. Ini adalah macam contoh yang baju merah yang Nurul buat ni. Ini sudah cantik. Tapi kalau nak besarkan lagi boleh. Yang ini. So yang ini boleh muat kepala. Okey, nampak? Nurul ada tudung, ada apa semua, so boleh muat. Ini ukuran yang Nurul buat. Dia boleh macam ni. Tak payah tanggal spek mata pun. Ini ukuran yang Nurul buat. So depan belakang dia sama. Nak pakai terbalik-terbalik pun tak apa. Okey. Nampak? Dia senang je. Dia boleh keluar masuk. So daripada ukuran basic tu, kita keluarkan dekat sini 1 inci. Yang baju merah tu sebenarnya Nurul turunkan dalam 3 inci. 3 inci tapi dia punya baris ni Nurul jahit tepi, jadi dia makan lagi. Ini terus jahit tepi, ni orang malas punya, jangan diikut Betul. Ini tak ada apa? Tak ada zip, tak ada belahan apa. Hanya macam ni je. Hanya macam ni je Nurul potong, tapi depan belakang sama untuk keluasan leher. Ini Nurul punya malas. Nurul jahit tepi terus pusing ke dalam. Okey. Kalau macam tu Nurul ambil dalam, Nurul naikkan sikit dalam 3 inci. Tapi ni 3,5 memang cantik lah. Tak ada luas sangat. Yang ini bila Nurul pakai dia macam naik sikit. Kita ambil dari sini. Ini basic 3 inci. Okey. Kita keluarkan dia 1 inci. Kemudian kalau untuk yang depan, ini tak ikut yang depan. Sebab Nurul dia lain, dia punya cara dia. Dia punya macam ni lah. Yang baju merah tu dia macam ni. Turun ke bawah daripada garisan bahu.
bukan daripada sini. Ni dalam 2,5. Buat 2,5. Dalam 2,5. Daripada sini, Nurul ambil dalam 3,5 lah. Biar luas sikit lah. Semua orang boleh ni. Dia selesa. Okay. So turun daripada garisan bahu ke sini dia 3,5 inci. Okay. Kalau baju kita tak nak buat ada lengan atau nak buat baju macam Nurul ni, kita masukkan dalam sini 1 inci. Masukkan dalam ini 1 inci ataupun 3 suku. Masukkan dari bahu lah. Kita masukkan dari bahu 1 inci. Kemudian kita naikkan daripada sini 1 inci. Sebab kita dah masukkan ke sini 1 inci, so kita kena naikkan ini 1 inci. Okey, yang kita masukkan ni 1 inci. So nanti jadi dia akan macam ni. Jadi dia macam ni. Ini adalah untuk pola yang baju kita pakai dalam. Baju kita pakai dalam maksudnya tak ada inner. Tak ada inner. Itu adalah tank top biasa yang kita pakai untuk duduk rumah lah. Tapi kalau kita tak nak macam dia melekat, ini Nurul buat bila kita pakai dia memang cantik lah, dia tertutup sampai ke sini. Jadi walau kita angkat pun tak nampak lah buah dada kita ni. Kan? Dia tak nampak. Tapi kalau macam kita tak nak, so tak payahlah naikkan ni. Tak payah naikkan. So boleh ikut yang ni je. Tapi kalau kita buat untuk cardigan ataupun baju luar macam ni, yang ini tak payah naikkan. Okey, boleh faham? Dia jadi macam ni. Ini adalah baju yang untuk apa? Okey, lagi satu note untuk orang yang tak ada mesin jahit tepi. Okey, tak ada mesin jahit tepi, so kita buat apa namanya, klem Betawi. Klem Betawi kan. Ini kena luaskan sikit lagi lah. Kena luaskan sikit lagi sebab nanti kita akan lipat dia. Sebab akan makan basi banyak. Luaskan sikit. Yang ini terpulang pada kita, terpulang. Nak luas, tak nak luas. Ya, naikkan dari lubang ketiak. Dari lubang ketiak tu. Kan ketiak kita yang basic kan dekat sini. Kena tunjuk yang ni. Ni kan, ni basic dia ni. Ini yang asal yang kita punya kan sampai sini. So kita naikkan. Ini selalu orang buat dia pada baju budak kan, baju budak-budak yang tak ada tangan tu. Baju budak-budak tak ada tangan ataupun kawan pengantin ataupun yang baju yang ada luar dia kita pakai, ada blazer. Nampak? Kadang-kadang orang perempuan kan ada pakai baju kot. Baju kot tu dah tebal. So kita pakai baju tu tak ada apa namanya? Tak perlu. Nurul juga suka buat pada jubah. Kita juga boleh buat pada jubah. Yang luar tu kadang-kadang kita nak combine dia dengan songkit. Pakai macam blazer coat kan, songkit. Kita kena buat dalam dia macam ni lah. Tak nak dia luas sangat. Dia macam tu. Okey. So cara dia macam ni je. Cara dia macam ni je. Kalau kita buat baju kita, ini Nurul tak akan gunting. Nurul tak akan gunting, just Nurul nak tunjuk je. Okey, kalau kita buat baju kita boleh gunakan piping macam ni. Okey. Tapi kalau untuk baju budak-budak, kita kena potong pelapik dia panjang. Kita pelapik dia kena sampai sini. Kena sampai sini kita potong pelapik dia. Kita akan buat dua. Nanti Nurul akan tunjuk lah. Itu cara yang paling yang cantik dan kemas. Jadi tak ada nampak dia punya. Dia ada dua cara. Boleh guna piping ataupun boleh guna pelapik. Tapi pelapik dia lebar. Itu selalu baju. Tengok baju saya pakai lah, baju simple je ni. Ini baju biasa. Ni dari pola basic macam ni. Cuma tak ada tangan. Saya naikkan sini dalam 1 inci. Ini adalah pola yang saya gunakan untuk saya punya baju ni. Ni baju yang Nurul pakai ni. Nurul guna pola yang ni. Tapi ketiak Nurul tak naikkan. Sebab baju ni kita pakai dekat luar. Jadi dia punya letak tu dia sama macam baju yang biasa. Nampak? Dia punya
Dia punya ni, kalaupun dia cardigan, kita jangan buat dia punya ni ke bawah sangat. Kan? Tak cantik. Ni dia macam, ini betul-betul ikut basic yang apa tu, cuma Nurul naikkan dari bahu tu 1 inci. Kan? Jadi dia tak adalah sampai ke bawah sini. Dia dari sini. Nurul taruh rupa-rupa lah sikit sebab dia ada lebih. Okey. Dia macam biasa. So ni dekat depan ni cara kita nak manipulasi pola. Yang depan ni Nurul buat macam ni. Kadang Nurul buat macam ni kan. So yang dekat sini Nurul jangan pakai tali. Nurul pakai tali. Sebab apa tali? Nurul tak ni. Jadi kalau macam Nurul gemuk ni, baju ni dari start hari tu ukuran pinggang Nurul dalam 38 inci. Sekarang 34. Jadi masih boleh pakai. Kalau macam kita gemuk, kita boleh buat macam ni. Kita ikat, jangan dekat sangat lah. Hari tu Nurul jual lace ni dah habis dah, tak ada. Okey, kita buat macam ni. Kalau kita gemuk so, dia jadi besar kan. Jadi besar macam tu. Ini baju yang dalam ni, dia fit, dia ketat. Jadi memang kalau macam kita tak pakai macam ni, dia segan. Memang tak berani nak pakai sangat-sangat fit lah, berbentuk kan. So, so kita cover macam ni. So belakang pun tak ada nampak. Kita punya pinggang tu tak berapa. Kalau ikutkan baju ni memang melekat dekat badan. Itu yang kita suka buat baju macam ni. Jadi walaupun kita nak keluar kan, kita pakailah. So tak adalah nampak bentuk badan. Nampak? Tak adalah bentuk badan. Dia akan longgar. Kalau ikutkan baju ni macam ni, memang melekat. Ini adalah cara kita manipulasi pola. Ini adalah basic ni. Ini yang Nurul tunjuk ni. Pola baju yang Nurul pakai ini dekat sini. Sama macam ni. Cuma kita labuhkan lagi dan kita kembangkan lagi macam tu. Okey. Sekarang ni. So kalau kita nak buat baju yang tadi tu, nanti ini tadi kan dia dalam 3 suku. Okey, ini 3 suku tadi. Untuk baju yang longgar, okey, baju yang longgar kita kena tambah lagi kelonggaran kan. Yang ini tadi basic 3 suku. Okey, tapi kalau nak buat baju yang apa tu, kita kena longgarkan lagi lah. 3 suku tu nanti jadi macam baju biasa. So kena tambahkan lagi. Jadikan dia, kita kena tanda lah daripada depan ni kan. So jadikan dia dalam 1,5 inci. Jadilah macam ni. Jadilah macam ni. So yang ini dah kita kembangkan terus ke bawah. Okey. Jadi pola yang ni kita tak usik. Pola yang ini kita tak usik. Boleh. Boleh. Kita just kembangkan sahaja. Macam kalau untuk jubah, kita boleh buat dekat atas dia macam ni. Terus buat untuk jubah dalam. Nurul pun ada kan, tengok. Kadang Nurul suka pakai hitam, suka pakai warna pink kan. Nurul akan buat macam ni. Sebab dekat luar dia senang. Kita nak pakai baju apa pun. Sebab Nurul jenis orang yang tak suka pakai baju lining. Badan tak boleh. Dia panas. Jadi dalam tu kena ada lycra. Kena material yang macam ni. Boleh tarik-tarik macam ni. Nurul tak boleh pakai satin. Itu kenapa Nurul buat macam ni. Tak tahan, rimas kalau pakai satin. Memang tak tahan. Kalau pakai baju macam ni sampai ke petang boleh. Jadi kalau macam kita buat baju inner macam ni kan, yang fit macam ni. Jadi kalau kita ada baju lining lain, itu tak ada masalah. Kita buat tak payah lining pun tak apa, cover je macam ni. Kalau tak, kita nak buat baju lace macam ni, nak kena berlining kan, baru kita boleh pakai. Tapi kalau kita boleh buat sendiri, kita boleh buat dalam dia ni dengan kain yang warna-warna natural kan, warna-warna yang semua baju boleh masuk. Ya, sama-sama Kak Norima, sama-sama. Nurul pun minta maaf zahir batin. Ya. Waalaikumsalam Mas Tura. Okey, yang ini kita potong. Okey, so kita sekarang ikut yang ni. Yang macam ni.
Okey. Ni akan jadi baju you can see. Nampak kan? Dia nampak. Ni jenis baju tak ada tangan. Dekat sini jangan dikeruk. Dekat sini kita jangan keruk. Kan nampak kan? Dekat sini dia nampak nanti berada. Tak payah keruk. Dia biar macam ni. So kalau kita pakai pun dia akan tertutup sampai ke sini. Macam baju yang Nurul pakai semalam tu. Dia macam ni. Betul Hanijah, senang. Macam Nurul kan nak pergi kenduri, orang cakap tema apa, kita inner tu dah ada hitam, ada merah, ada pink, buatlah macam-macam warna inner dalam tu. Luar tu nak buat kain apa? Chiffon, lace, dia sarung je. Buat macam-macam bentuk pun boleh, macam kimono pun boleh. Ini kalau kita nak buat style kimono pun boleh. Kita buat kan. Masa kita tekap pola tu, yang ini kita majukan ke sini. Nanti itu Nurul pun ada yang macam tu, nanti Nurul akan tunjuk. So yang ini nanti Nurul akan buat lah. Sekarang tak ada nak buat sebab Nurul nak buat baju abaya tu. Ni adalah pola yang baju macam ni. So kalau jubah macam yang Nurul punya, hanya labuhkan ke bawah. Labuhkan ke bawah saja. Okey, sekarang kita nak buat baju abaya. Okey, baju abaya ni panjang. Ya, sila share, tak apa. Okey, untuk baju abaya kita akan ikut step yang sama. Sekarang senang. Chiffon. Chiffon sangat-sangat sesuai. Chiffon boleh. Dia kain yang jatuh. Sebab cardigan ni dia kan pakai yang belah luar. Lepas tu kita tak nak dia nampak kembang. Kain mouse crepe pun cantik. Okey, yang ini pun sama. Nurul akan tekapkan pola bahagian belakang. Kita tetap gunakan basic yang ni. Kita tetap gunakan basic. Tapi kalau Nurul memang senang, Nurul akan gunakan depan belakang. Dia sama. Okey. Sekarang kita akan gunakan basic yang ini. Okey, mula-mula kita akan ambil labuh dulu. Kita akan ambil labuh dulu. Yang ini selabuh kain tu di dalam 39 inci. So Nurul ambil dalam 38 inci lah. Okey, 38. Sedapat kain. Sekejap Nurul tukar. Yang ni tak ada. Okey, sebab kita akan gunakan yang ada petunjuk ni. Betul, untuk yang itu dia sama, senang. Baju tu sama. Nurul buat sama. Yang untuk tak ada tangan tu Nurul buat sama. Okey, Nurul suka pilih yang ini sebab yang ini dia ada kita punya poin-poin ni. Sebab penambahan untuk semua baju tu tak sama. Ni leher heavy. Leher heavy. Ini dulu masa buat tak pandai lagi kan. Patutnya leher dia tak macam ni. Patutnya leher dia Nurul kena buat macam ni je. Macam dia buat macam ni terus kan. Buat V yang terus panjang. Tapi dulu ada dia punya tali dekat sini satu lagi. Nurul dah buang. Ada tali dekat atas ni, ada tali satu lagi. Okey. Nurul suka pakai yang ini sebab ini kita dapat tahu ukuran badan yang sebenar dekat sini. Jadi kita tahu penambahan dia kita nak tambah berapa. Okey, untuk cardigan
Untuk kadi. Untuk abaya. Boleh, nanti boleh PM Nurul ya. Okey, untuk abaya Nurul akan buat penambahan 1,5 inci. Nak longgar. Nak longgar. Supaya dia senang kita sarung tu selesa. Okey. Kita akan buat penambahan 1,5 inci. Nurul cakap tadi kan, kita kena tahu kita punya basic dia. Ni ukuran badan yang sebenar. Jadi kita akan buat tambah daripada sini. Ini kita akan tambah dia dalam 1,5. Yang ini tak apalah. Yang ini kita akan buat penambahan dalam 2,5. Sebab nak longgar. Ini pun macam kurang kembang. Ini pun macam kurang kembang. Nanti Nurul akan kembangkan ikut kain tu. Tengok kain tu macam mana dia punya kembang. Kita akan ikut yang itu. Okey. Nurul punya suka, kalau macam baju memang suka turun bahu. Sebab bahu Nurul ni memang jatuh. Memang jatuh. Jadi ada orang dia akan buat dari sini dia terus. Kan dia tak turunkan. Daripada sini ni ada 9 inci. Ada jenis orang dia akan buat terus dia macam ni. Kan ada jenis orang dia akan terus buat macam ni. Tak kisah, labur ikut kita punya suka. Ada orang dia tak suka, dia akan buat apa namanya Nurul nak cakap, dia tak turunkan bahu. Ini terpulang pada kita. Kalau kita nak turunkan bahu, boleh. Ini kita luruskan lah. Tapi jadi kecil sikit. So baju yang ini tak payahlah turunkan. Sebab dia straight je kan. Tak payah turunkan. Tak payah nak turunkan macam ni. So labuh dia, labuh tangan, tengok berapa kain. Kalau kain bidang 60 senang. Tak nampak belah bahu. Ini kainnya kecil je. Okey, kita lipat dia memanjang. Dulu kita lipat memanjang. Ini Nurul nak tengok berapa dia punya tangan. Okey, 6 sampai sini je. Sebab dia bidang kecil. Okey, untuk abaya kita tak perlu turunkan bahu. Sebab kita nak baju tu longgar. Dia nak lurus dia macam ni. Dia nak lurus macam ni. So tak payah turunkan bahu. So daripada garisan bahu ni, kita ikutlah berapa kita ada kain. Kalau kain bidang 60 kan, kita boleh ukur juga berapa labuh tangan. Ini dapat sikit je. So Nurul boleh ambil ukuran tangan tu dalam 11 inci. Jadi Nurul ukur dapatlah dalam 12 macam ni. Semana dapat. Okey. So yang ini tak ada. Kita akan ambil dari tepi yang ini. Ini tak. Sebab dia ada juga jenis yang baju duduk rumah tu kan. Ada juga yang buat jenis macam ni. Ni dia turunkan. Dia ada macam-macam. Kita ikut kita punya suka lah macam mana. Ada juga jenis buat macam ni. Kemudian dia turunkan lebar macam ni. Kemudian dia buat macam ni. Kemudian jahit je. Dia ada macam-macam cara. Nurul tunjuk. Okey. Dia ada yang macam ni. Macam ni sebenarnya lagi cantik. Macam ni sebenarnya lagi cantik dan lagi sedap pakai. Macam ni dia macam biasa. Okey. Ini adalah cara yang biasa Nurul tunjuk, okey? Ini adalah cara yang biasa. Yang ini cara yang satu lagi Nurul tunjuk. Tengok perbezaan dia. Ini boleh kita buat macam ni. Kan? Yang normal selalu orang buat abaya dia macam ni je. Dia buat straight je macam ni. Kemudian dia turunkan dekat sini dalam 9 atau 9 inci macam tu. Itu adalah ukuran ketiak kita kan. Memang dapat lah. Yang satu lagi Nurul nak try nak buat yang macam ni. Kita turunkan macam ni. Sebab macam ni Nurul rasa lagi sedap kita pakai. Okey. Ini yang buat yang kedua. Dia cara macam ni. Kemudian dia macam ni. Ini pun kita kena ukur lah dalam 9 inci tu kena turunkan lagi. Macam-macam teknik kan.
Panjang tangan samakan dengan kain berapa. So yang ini nanti takut tak boleh masuk, kita akan buat juga dalam 9 inci. Kita turunkan lagi kan. Kita kira daripada sini turunkan. Kemudian kita ukur sini balik. Dia jadi macam ni. Dekat sini kita kena bentuklah sikit. Okey. Kita kena buat dia kona macam ni. Kalau yang atas ni pun boleh. Kalau kita nak guna yang ini pun boleh. Buat macam ni. Terpulang nak yang mana. Ada dua pilihan. Boleh try dua-dua mana yang sedap pakai. Nak yang sengit ataupun yang tegak. Kalau Nurul sebab bahu Nurul jatuh, Nurul suka yang sengit sebab tak akan ada banyak sangat lebihan kain dekat situ. So ini lengan dia macam ni. Okey, kalau untuk body ni kalau kita nak buat lurus dia macam tu pun boleh. Tapi kalau kita nak ikut ada cutting, kita kena ikutlah. Kalau kita nak ada cutting kan, kenalah masukkan ikut body dia ni. Buat ni masuk sikit. Lepas tu ni keluarkan. Buat sampai panjang ke sana, ke bawah. Okey. Kalau nak ada body. Kalau baju kimono tu, dia kena lebihkan dekat sini. Kimono tu kita kena lebihkan dekat sini. Sebab ini kan adalah bahagian yang depan ni. So kita kena lebihkan dekat sini lah. Dekat sini kita main dekat depan ni. Ini sebab basic. Nurul tak nak nanti bercelaru. Nurul akan tunjuk macam ni. Next Nurul akan tunjuk lah macam mana kita nak buat cardigan yang ala-ala kimono gitu. Kan. So kalau kita nak berbentuk pinggang macam Nurul cakap tadi, kita bentuk kalau dia dekat pinggang sini. Tapi yang ini Nurul tak nak bentuk pinggang. Nurul buat biasa je. Cuma dia masukkan sikit lah bagi nampak cutting sikit. Kalau kita nak kembang, kita buat macam ni. Tekapkan macam ni. Yang pembaris ni kita halakan keluar macam ni. Turunkan dia. Kan yang ni kita kena lengkungkan dia. Okey, boleh nampak? InsyaAllah kita akan buat semua nanti. Tapi kena tunjukkan basic dulu kan. Kita tahu basic. Nanti kita nak corner mana-mana pun kita tahu. Bila kita tahu hala tuju kita nak pergi mana. Tapi kena ada basic dulu. Ada basic dulu, nanti kita nak pusing sana pusing sini senang. Okey. Untuk leher pun sama. Ni part yang penting dia sama juga. So kita tanda dulu basic dia ni. Kita tanda dulu basic ni berapa. Kemudian kita buka lah pola ni. Besok kita boleh pakai lagi. Kita simpan dulu benda ni. Simpan dulu benda ni. Kemudian untuk leher kita akan buat yang macam tadi lah. Yang ini daripada basic ni kita keluarkan dia 1 inci. Kemudian kita turunkan dia 3,5. Sama ini dengan yang basic depan ya, 3,5 ataupun 4 inci. Kalau dia lebih kurang macam tu lah. Dia baju nak pakai rumah ni sesuai cotton je. Batik viral pun boleh. Yang malam tadi Nurul buat batik viral. So yang ini sebab Nurul nak buat sama depan belakang. Jadi Nurul naikkan sikit lah 3,5. Okey. Boleh buat 3,5 ataupun 4. Ya betul, tapi Nurul modify sikit. Kalau baju kedah opak kan dia macam ni. Dia ada lurus. Tapi Nurul akan buat serong sikit dia. Kita corner sikit dia. Yang baju opah dia macam ni, dia straight je. Kita belum lah opah sangat kan, baru mak-mak. Okey, yang ini dia 4 inci.
Dia keluasan dia 4 inci. Yang ke bawah ni kita boleh buat 3,5 ataupun 4 inci. Tengok kita nak kelonggaran macam mana. Okey. Okey, Nurul nak potong ni. Ya, sebenarnya ramai yang tahu buat baju ni. Cuma dia orang macam nak leher tu nak turun berapa kan. Okey, kalau baju kedah opah dia macam ni je. Okey, dia macam ni je. Dia potong lurus macam ni. Ambil lah yang biru ni dengan yang ini kan. Tapi Nurul nak apa sikit lah. Buat lain sikit, kita buat turun. Kita ada ilmu macam ni kan, so kita buat lah, dia tak mengapa. Okey, dah senang je. Depan belakang sama, sarung terbalik-balik pun tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita cara lipat kain dia tu, kita lipat memanjang. Ni kita buang dulu tepi ni. Ikut tangan serong. Ikut bahu lah jatuh macam mana. Sebab kalau Nurul punya pola kurung pahang pun Nurul buat macam tu. Pola kurung pahang, kalau orang lain dia buat straight kan. Nurul buat dia serong. Ada yang dah pernah cuba tak pola yang Nurul punya tu? Okey, kain kita lipat dua je macam ni. Kita lipat dua memanjang. Ni kain lebih. Berapa yang dapat lah. Dia kalau baju macam ni yang cantiknya bidang 60. Kain ni sayang sebenarnya kan. Lama Nurul simpan-simpan kain ni. Kain ni Nurul plan nak buat kain yang belah 6 tu. Oh, dah gunting dah kami. Nak kena cuba buat. Tapi tak apa, Nurul buat untuk ni. Sebab kain ni sangat-sangat sedap pakai. Ni kain mahal Nurul beli dulu. Okey, kita bagi sama dia. Corak dia sangat cantik. Okey, boleh Kak. Ini sebab kita nak potong sekali lah. Okey, kalau macam yang baju yang kedah biasa tu kan, kita je tebuk dia punya leher je. Tapi yang ini kenalah potong bahu sikit. Kalau yang macam baju biasa tu, tu yang kita buat macam ni. Sebab dari sini kita tak payah potong. Kita tak payah potong terus ke bawah. Just buat je bulat macam ni. Ikut dia punya ni. Tapi Nurul nak tunjuk lain sikit. Kita pakai
nak sedap kan. Nak selesa. Tu yang Nurul buat macam ni. Kalau orang tak nak, kalau malas-malas sangat tak apa. Buat je, keruk je leher yang macam ni. Yang ni buat je macam ni lurus. So dekat sini tak payah berjahit. Senang. Ikut kita punya selera kita macam mana. Kalau Nurul jenis yang bukan cerewet lah, macam tak suka sangat sebab kita ada macam masalah dengan kita punya badan. Bahu jatuh lah kan. Kita buat macam ni. So dia punya ni tak cukup kainnya. Tak apa, kena pendekkan lagi. Okey, ini Nurul dah tunjuk cara tanpa jahit tepi. Ya, tanpa jahit tepi. Jadi dia punya basi tu kita kena lebihkan banyak sikit lah. Cukup, ini 2 meter. Sama, yang Nurul buat ni semalam pun batik viral. Ni adalah batik viral yang Nurul buat semalam. Dia sama, dia punya lebar dia ni sama. Lebih kurang. Ni adalah batik viral. Cuma yang semalam tu Nurul buat tak ada tangan. Okey. Okey, ni Nurul lebihkan sikit basi dia sebab nak buat plain Betawi. Sebenarnya dia tak ada masalah kan, sebab dia punya besar pun memang dah besar. Kita buat lebih sikit lah. Dekat sini jangan banyak sangat, nanti dia tak cantik dia punya lengkung nanti. Okey. Ni lupa nak potong sikit. Bagi masuk. Okay. Kalau macam kita tak nak potong, tak apa juga. Ni nampak besar kan? Dia tak ada masalah. Boleh. Kalau kita tak nak gunting dekat situ pun boleh. Yang ni tak potonglah, depan belakang sama. Okay. Kalau kita tak nak potong yang ini, nak kembang macam ni pun boleh. Lagi cantik. Inilah tukang jahit. Tadi nak buat bentuk lain, sekarang jadi bentuk lain ya. Bila dah tengok macam ni dia lagi kembang tangan, dah tak jadi potong. Macam ni akan jadi satu design jugalah. Dia jadi cantik, nampak? Ni leher dia besar sangat. Dia silap Nurul. Bukan 3,5 sebenarnya. 2,5. Dah terbesar. Salah dia punya leher ni. Dah terlonggar. So tak apa. Boleh kecilkan lagi. Yang 3,5 tu ada depan belakang. Jangan ikut Nurul ya. Ini dah salah Nurul. Dia 2,5 ke 3 inci. Macam tu. Dua setengah sayang oi. Sayang, 2,5. Ni apa nak buat? Dah terlebih leher. 2,5 leher. Tak apa. Tengok Nurul mau divide dia macam mana.
Sekejap. Ada kesilapan yang sangat-sangat kritikal ni. Okey, kita susun balik. Macam mana kita nak buat bila dah silap macam ni. Ada cara, jangan risau, ada risau. Nurul pun tak jadi nak potong ni. Tapi masalah dia Nurul dah tersalah leher. Sekejap, Nurul dah tersilap ni. Sebab semalam Nurul buat baju depan dengan belakang. Kalau yang cara macam ni dia ada depan belakang. Jadi sebenarnya dia turun dia cuma 2,5 inci. Sekejap ya, Nurul tunjuk balik. Bila dah macam ni kena potong lah juga sebab leher dia dah sangat-sangat besar. Dia sebenarnya dia nak macam ni je, 5. Ini dah luas sangat. Tak apalah, biarlah luas. Nanti kita akan tengok dia boleh masuk ni. Ini sangat besar lah. Besar sangat. Dia leher sebenarnya Nurul silap. Okey, sorry Nurul silap. Nurul akan tunjuk balik leher. Bukan Nurul salah buat leher ni. Nurul cover balik Nurul tunjuk balik cara buat leher. Tapi yang tu tak apa, boleh adjust balik sebab kita belum jahit lagi. Dia turun dia dalam 2,5 je. Ini baru semalam Nurul buat baju ni. So dia turun dalam 2,5 ataupun tak ada tinggi sangat. Nampak? 2,5 je turun dia dengan 4 inci. Sini 4 inci. Ke sini dalam 2. Dua setengah. So bila kita ukur dari sini ke sini dia 5 inci. Ni yang sebenar. Okey. Nurul korek balik. Dia salah ya yang Nurul buat tadi tu. Jangan kecam. Okey, yang betul dia yang tadi tu dia kalau ada depan belakang. Yang tadi tu kalau ada depan belakang. So kalau yang leher yang nak sama, dekat sini 4 inci, dekat sini turun 2,5 inci. Turun 2,5 inci. Yang ini tak apa, Nurul masih boleh adjust lagi yang kain ni. Tak ada masalah kita buat dia. So tak ada masalah, boleh. Ini kalau dah terlebih keruk leher macam mana kan? Dia aduhai. Yang ini cara yang macam ni dia depan. So belakang dia ada lain. So yang ni Nurul kena naikkan balik dia punya. Okay, ni kan dah terluas kan. Dia punya ni sampai ke 4 inci. So kita nak macam 5 inci yang kita kena dekat sini. Kena sampai sini lah. Sampai sini. Nasib baik tadi Nurul buat ni besar.
So yang ini kita boleh potong dekat sini lah, potong bahu. Kita akan jahit dekat sini nanti. Sorry, silap, dia turun dia 2,5. Turun dia 2,5, bukannya 3,5. 3,5 tu kalau ada depan belakang. So Nurul akan potong dekat sini. Kan nak bagi dia kecil sikit. Okey. Ni kita tengok dekat sini masih masih selamat. Okey, dia punya turun dari sini ke sini 4 inci. Dari titik sini ke sini 2,5 inci. Okey, so yang ini Nurul tak akan buat dia jahit tepi. Kita akan jahit terus macam tu. Leher sampan buka dia 4 inci ke tepi, ke bawah dalam 2,5. 2,5 ataupun 3 macam tu. Tadi silap Nurul, sorry. Itu leher sampan kalau untuk baju tidur. Tapi kalau kita nak buat leher sampan untuk baju gaun, kita kena buat dart dekat dia punya leher tu. Sebab kalau kita tak buat dart dekat leher, bila kita pasang pelapik, dia akan terbuka. Dia akan tenganga. Dia akan tenganga. Bising tak bunyi kipas? Okey, ini Nurul akan jahit dia tanpa ada jahit tepi. Kalau kita buat leher sampan pada kurung moden tu, kan, kena ada dart. Kena ada dart dekat leher. Pernah tak buat dart dekat leher? Nasib baik Nurul buat tangan dia besar tadi, boleh adjust kan. Aduh, kalau tak memang tak jadilah. Kalau yang leher turun macam tadi tu, yang Nurul buat yang mula-mula yang terbesar tu, dia kena ada depan, kena ada belakang. Depan dengan belakang lain. Jadi depan tu kena luas sikit. Ini saja Nurul tunjuk, tak payah jahit tepi. Jadi yang tak ada mesin jahit tepi tu tetap boleh buat baju. Kita akan buat dengan klem Betawi. Klem Betawi. Okey, ini leher pun Nurul tak gunakan apa? Kita buat baby seam je leher. Cuma mana dart? Dart tu kena buat dekat pola. Dart dekat tu kena buat dekat pola nanti, sebab masa kita potong tu kita sorokkan dia. Okey, so leher ni kita jahit lem baby seam. Kita jahit kecil 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa dia yang kedua, Mak Rosi? Dia leher besar macam ni, boleh kita buat pelbagai kan. Kita juga boleh letak getah dekat sini. Getah yang kecil tu, kita boleh jahit. Kemudian kita masukkan getah pun boleh. Tapi kena luas lah. Nurul dah buang ke kepala Doraemon. Rimah Nurul tengok. Boleh katanya. Dah tak ada dah. Masa raya, masa puasa tu, banyak kan ada budak-budak kan, walaupun PKP Nurul buka je kedai dekat sini anak-anak saudara kan. Jiran-jiran ni je tengok kepala Doraemon tu, tapi masih ada. Sayang. Nurul masih simpan kepala dia tu. Nanti nak minta dengan Kak Zizi lah, betul-betul dia bawa Doraemon betul-betul ya Kak. Okey, ni kita dah buat sekali, kita letak sekali lagi. Kita lipat sekali lagi. Dia nampak lebih kemas lah dari yang Nurul punya semalam tu. Semalam tu memang win lah, setengah jam Nurul siap 3 baju. Tapi macam tu lah jahit. Ni, kita jahit macam ni, dia nampak cantik, nampak lebih kemas. Kita settlekan leher dulu. Jahit kecil je. Jahit kecil je. Okey, jadi yang tak ada mesin jahit tepi tu, tak ada cerita, tak boleh buat baju. Kita buat macam ni kan, dah hilang lah bulu dia. So kita buat satu lagi. Okey, kalau cara macam tadi kan, ada yang mengalami masalah macam Nurul tadi, terbabas, kita potong tu dah terlebih untuk leher tu. Cara dia kita boleh letak getah. Boleh letak getah. Tadi kebetulan Nurul punya tangan tu lebar, jadi Nurul boleh adjustkan lagi. Tapi kalau tak, kita boleh jahit dalam setengah inci macam ni. Lepas tu kita boleh letak getah, tak ada masalah, kita buat. Kita boleh guna letak getah yang kecil. Kalau macam tadi kan ada masalah yang macam Nurul buat tu, kita boleh jahitkan getah yang kecil macam ni dekat leher. Cantik juga. Kita jahit baby seam. Nanti leher tu akan jadi kecil. Kita buat getah macam ni dekat leher. Cantik juga. Nurul dah beli dah semalam. Jadi kalau dah terbabas macam tu, kita boleh buat satu design lah yang lain. Kita jangan takut kalau macam jangan takut nak menjahit ni. Kalau macam dah buat silap ke macam mana, kita kena tenang. Kena tenangkan diri dulu. Kan? Nurul yakin bukan Nurul je buat silap. Ramai yang buat silap juga. Kita bila dah silap macam tu, jangan panik. Mesti akan, insyaAllah ada jalan. Okay, kita siapkan leher dulu.
Leher dah siap. Kemudian kita cantumkan bahu. Ni sebab bahu Nurul dah terpotong tadi kan. Kita cantumkan dulu bahu. Okey. Kita jumpakan yang cantik ni dekat luar dulu. Ini adalah cara untuk buat. Jangan panik Salwan ni. Jangan panik. Tapi cara untuk atasi dia tu yang mula-mula kita kena buat pola dululah. Tapi kadang-kadang kesilapan tu memang tak boleh kita nak hindar kan. Jadi juga. Lepas tu kenalah fikir jalan keluar dia macam mana. Okey, so ini yang tak ada mesin jahit tepi, kita boleh buat macam ni. Jumpakan dulu. Ini yang cantik sama buruk, cantik sama cantik. Kita jahit macam ni. Jangan risau kalau silap sebab kita yang buat dia. Tak ada mengapa. Ni kita kecilkan sikit lah. Kita buang dia punya ni. Dia lambat lah sikit tapi tak apa. Kita buat slow-slow. Kalau jahit tepi kan dia cepat je. Tapi cara ni lebih kemas sebenarnya. Dulu saya ingat lagi nenek kan dia buat baju kebaya ke baju apa semua. Orang dulu-dulu dia tak ada mesin jahit tepi. Dia buat macam ni. Kita kedut sikit hingga tepat dengan yang dikehendakkan. Boleh, dia boleh kita kedutkan sikit ataupun buat apa namanya, letak getah ataupun potong, kena bentuk lagi pada bahu lah. Bahu kurangkan sikit. Kemudian kita balikkan jahit macam ni. Ni cara orang tak ada mesin jahit tepi. Macam Nurul memang kan buat kerja sambil bercakap, pokpek, silap. Lepas tu Nurul belum breakfast lagi ni Tapi memang Nurul hanya minum air kosong tadi. Dah dekat 1 liter. Jadi memang kenyang lah. So kita buat macam ni. Kan dekat luar tu dah cantik. Kita buat lagi macam ni. Nurul kalau pagi tu tak boleh sarapan berat. Kalau berat Nurul ngantuk. Buat kerja tak ada mood. Seri balik sebab malam nak jahit tepi. Betul. Tapi ini kira orang yang rajin lah yang akan buat macam ni. Kalau orang malam dia akan jahit tepi je. Leher pun jahit tepi. So macam ni kan dia macam kena buat kerja 2-3 kali. Nurul rasanya walaupun Nurul rasalah badan Nurul ni kolesterol dia tinggi. Sebab apa? Bila Nurul makan yang macam sambal, makan nasi goreng ke apa, badan Nurul tak selesa. Jadi badan tu macam nak buat kerja pun malas, mengantuk, tak selesa. Jadi tu sekarang ni memang kena kurangkan makan. Dan alhamdulillah bonus dia dapat kurus. Sebenarnya bukan Nurul tak nak makan, bukan apa. Bila makan tu dia macam badan tu macam
macam mana sakit dekat bawah-bawah ni, dekat isi-isi dia ni semua sakit. Ada tak yang rasa macam Nurul rasa? Kenapa tu? Tapi kalau macam Nurul macam ni kan, Nurul belum sarapan, Nurul just minum air kosong je tadi. Dia macam badan tu okey je, ringan je. Bila dah makan sekarang, mulalah. Tambah kalau kena nasi lemak tu. Nurul ambil tapi macam air je lah nak ambil. Macam kalau makan tu memang tak boleh. Kalau macam Nurul makan nasi lemak kan, pagi tu macam makan nasi lemak ke apa, itu Nurul akan mamai sampai pukul 12.30 hari nanti. Nurul tak boleh buat kerja. Nurul minum je lah. Nurul nanti akan ambil kopi tanpa gula. Tu minum kopi baru bertenaga balik. Ya, pagi tu Nurul akan blend apple hijau. Jahit lekra yang tak lekat tu, kebetulan mesin ni dia boleh je jahit. Lepas ni Nurul tunjuk nanti macam mana. Dia ada, saya punya, dia ada tapak yang dekat bawah ni, dia ada tapak teflon. Tapak teflon, dia macam plastik. Kita boleh guna benda tu. Lepas tu ada lagi yang gunakan apa namanya, straw. Lagi senang kalau macam tak ada, ambil seletipkan je. Lama sangat yang bawah ni Nurul jahit tepi je lah. Tak sabar Nurul jahit macam ni. Tak boleh Mak Rosi, tekak tak boleh terima oat tu. Kembang tekak Nurul. Tapi kalau Nurul nak makan, Nurul akan blendkan dia. Nurul akan blend dengan Nurul campur buah. Kalau macam tu je memang tekak Nurul memang tak boleh. Kembang. Tak sabar Nurul nak buat apa tu, jahit stick balik tu, clean Betawi. Yang ni Nurul bantai buat macam ni. Ada tak nak ni biar oat tu rasa sedap macam mana? Mulut Nurul rasa tak sedap je oat tu. Tak dapat yang bersusu oat habis tu nanti keluar betul kan. Sama lah kita kat Min, tak boleh jadi orang kaya lah kalau makan oat. Belum makan lagi rasa oat je dah geli tekak Nurul ni. Kalau tak cantik baju ni kan, dia punya tangan tu kembang. So sekarang dah tak cantik dah. Tak apalah, janji boleh. Tambah madu dan buah kiwi Nurul. Lemak, mana nak cari buah kiwi kat sini? Kalau buah mangga banyak lah, buah pelam tu. Kena cubalah ni. Okey, dah settle dah.
Apalah kerja Nurul ni salah-salah je kan. Kita tengok apa kejadian dengan leher macam ni. Besar lagi tak? Ni boleh masuk. Kan? Cantik je leher dia ni. Kan dah buat silap tadi. Hari-hari baju baru. Hari-hari baju baru. Ni besar sebab bukan Nurul punya saiz kan. Umi gemuk sikit. Dulu kita orang tukar-tukar baju. Sekarang tak boleh dah. Okey, dia punya lebar ni, Nurul ulang balik. Jangan ada dia yang buat kesilapan macam Nurul dari sini ke sini tu 4 inci, kemudian turun dia secara mendatar macam ni dalam 2,5. Kalau kita buat menyerong tu dalam 5 inci lah. Secantik je kan macam ni, tak ada lebar sangat, tak ada kecil sangat. Buah mangga. Okey, tengok. Cantik kan? Hari ni tak adalah macam Umi cakap Nurul pakai je baju baru. Okey, ni. Ini belum jahit tepi ya, belum jahit tepi. So masih ada dia punya apa? Nak match dengan kain apa? Ni baju rumah je. Ni baju rumah je. Tapi cantik kalau buat, ada yang buat baju ni kan berbentuk body sikit. Ataupun buat kat belakang. Ni pakai dengan kain apa ya? Kain duyung pun cantik. Kan? Ni kain ni cantik. Memang kain dia sangat-sangat sejuk. Nak bagi mak kena bagi cantik sikit kan. Dia dengar pula belakang. Jealous tengok. Kena buat Mak Rosi. Ambil kain batik tu. Kain batik tu lepas tu potong. Okey, dia kalau lagi cantik buat bidang 60. Bidang 60. Buat bidang 60, buat tangan dia labuh macam ni kan. Lepas tu buat tangan dia besar. Okey, nanti Nurul akan buat dengan kain ni. Nurul akan buat kain ni, buat baju macam ni. Oh ya ke? Dia macam ni je. Waalaikumsalam. Hari-hari pakai baju baru. Betul. Kan. So kalau kain dia kain boleh buat jalan-jalan. Tapi ni kan baju pendek. So kalau kita nak buat labuh tangan dia yang ini, kena ambil dia kain bidang macam ni lah. Bidang 60. Bidang 60 macam ni. Tapi kita buat tangan tu, biar kita buat tangan, waktu kita kembangkan macam ni, tangan tu kena besar. Nanti Nurul akan buat dengan kain yang ni. Ni kain dia nipis, nampak nipis. Dia chiffon glitter. Okey, nanti boleh buat macam ni. Kalau kita macam tak nak besar sangat kan, ni boleh kecilkan sikit. Tapi kalau nak pakai rumah tu biarlah dia macam besar-besar sikit. Dada ni pun kalau tak nak besar sangat, boleh kecilkan sikit. Senang. Labuh dia sampai bawah paras lutut. Ni labuh dia tadi. Ini dalam 2 meter kain. 2 meter kain. Dia punya lerang 45. So dia punya labuh pun labuh dia sampai bawah lutut. Kan? Okey, insya-Allah. Alhamdulillah dah siap. Tinggal nak jahit tepi je, lepas tu klaim bawah, klaim tangan dah siap. Pakai baju baru lagi. Semalam buat 3 baju merah tu. Senang je kan? Boleh muat. Ada tudung pun boleh muat. Okey. Selesai. Boleh. Kain keras pun boleh. Tak ada masalah. Lagi tangan nampak cantik. Kalau nak pakai dengan kain, jangan buat labuh sangat. Okey. Tak ada mesin jahit tepi pun kita buat macam ni. Lagi cantik kan? Kalau tangan ni, kalau kain bidang 60 tu, kita buatlah tangan dia lebar sikit ke bawah. Cantik. Okey, besok kita nak buat baju apa?
Malam ni Nurul akan cuba lagi. Nurul tengok line macam mana. Okey ke tak? Malam tadi tak nak. Okey, malam tadi line tak berapa elok. Malam ni Nurul akan cuba lagi sekali. Nurul akan live malam ni dalam pukul 9 malam. Malam ni Nurul nak buat pola baju macam ni tapi bidan 60 ataupun baju kebaya. Tengoklah macam mana. InsyaAllah. Ni ada banyak kain nak buat. Nurul rasa Nurul nak buat kebaya lah besok. Kebaya dari kain batik tu, kebaya lipat. Kebaya ada dua Nurul akan buat. Akan buat kebaya lipat dengan kebaya moden biasa. Amin. Kena buat tau. Jangan tengok je. Tengok Nurul buat. Tengok Nurul membebel pagi-pagi ni. Tapi kena buat sendiri. Nanti kena tunjuk dekat Nurul. Okey. Okey, insyaAllah Nurul akan cuba live lagi malam ni. Kalau memang mengizinkan. Kalau memang line okey. Kita akan jumpa lagi 9 malam ni. Nurul akan tunjukkan pola yang baru lagi. Tak ada idea lagi. Tapi Nurul rasa Nurul akan buat baju casual sekarang ni. Buat blouse. Nurul ingat nak buat collar Peter Pan. Collar yang macam bulat kan. Collar yang bulat tu. Sekarang ni Nurul belum mood raya lagi. Jadi kita tak ada buat. Kita akan buat macam blouse yang kita pakai biasa. Casual macam tu. Okey tak? Okey Mak Rosyid, kita tunggu. Ya, minta lah malam ni line okey. Okey, malam ni Nurul pun akan tunjuk cara buat kebaya dulu. Ni ada yang merajuk dah. Kebaya dia belum siap lagi. Malam ni Nurul akan tunjuk lagi sekali kebaya kelepet. Kebaya kelepet dari kain batik songket sakura. Blouse butang depan, betul. Blouse collar V, Peter Pan. Kita mulai yang basic dulu. Mungkin kalau untuk kebaya tu kan dah pernah hari tu. So mungkin kebaya Kota Baru. Idea yang bagus. Cantik juga. Nak Mira buat kebaya Kota Baru. Ada Nurul tengok satu posting kebaya Kota Baru tapi lidah dia tu sampai ke bawah. Cantik dia buat. Sebab ni nak buat baju anak-anak kan. Dia orang nak kebaya. Dah siap-siap beli kain songket. Dia jealous tengok Nurul pakai baju yang hitam hari tu. Okey, insyaAllah. Dah buat dah kurung pesak buluh. Selesa pakai. Alhamdulillah. Nak boleh juga. Tak apalah, follow je lah. Tengok je lah Nurul nak buat baju apa kan. InsyaAllah. Okey. Dah sekian dulu. Nurul nak pergi ambil breakfast. InsyaAllah kita akan jumpa lagi malam ni. Okey Mak Rosyid, sila masak. Nak kebaya Kota Baru. InsyaAllah boleh. Semua boleh. Okey, jumpa lagi malam ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.